Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera So hari ni aku nak simbang, nak kongsi jugalah kan. Duduk diam pun masalah, cakap pun masalah, tak cakap pun masalah kan. Jadi apa yang aku boleh sampaikan hari ni sebenarnya mana yang boleh lah So aku dah padam video aku tu pasal tu kan, aku malas nak cerita benda tu lebih. Sebenarnya faham realiti akhir zaman ni, manusia akan buat satu-satu perfahaman. Semua ni kerana duit. Okey, ada yang kerana akhirat, ada kerana dunia dan akhirat. Faham? Kalau ada orang baca kitab, kau akan faham macam ibarat dunia dan akhirat. Ada orang baca kitab, dia akan menghala ke akhirat saja. So sebab tu dia macam ada bahagian-bahagian dia. So aku suka cakap macam ni sebab apa? Ada sebab-sebab dia. Jadi aku suka ringkas pasal berkenaan dengan Niloufar, baca kitab. Kemudian bila bawa baca, aku rasa sikit dah bangga kan. Bukan aku nak condemn siapa-siapa. Sebab apa? Mereka ni dah dikenali. Faham? Bila mereka dikenali, diangkat-angkat dan menunjuk bagaimana mereka ni nak duduk Islam. Minta maaf cakap tu secara yang tak sepatutnya lah. Benda ni kena peribadi. Life ni, perjalanan ni, memang kadang-kadang ada orang nak tunjuk. Kita faham, semua orang nak tunjuk. Ada benda kita boleh cakap, ada benda kita boleh sampaikan, ada benda kita boleh ceritakan, ada benda semua kita boleh tunjuk. Tapi jangan sampai satu saat dan satu masa nanti otak celaru, otak pening, sampai rasa cerita dengan orang, buat video, fikir anda yang dekat dalam ni semua ni berjaya. Semua berjaya, semua ada kedudukan. Kena fikir orang-orang miskin. Sebab tu dulu ada satu kitab-kitab ni pun lama aku tak dengar, yang kononnya orang miskin dengan orang miskin dan orang kaya ni berlumba-lumba untuk mengejar pahala. Dulu ada dan mereka jumpa Rasulullah juga, Nabi Muhammad juga. Semua petik nama Rasulullah, semua petik nama Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita, masyarakat kita boleh terfikir tau, dia ni hebat baca kitab sampai nak dedahkan, sampai view tinggi. Tapi baca Quran masih lagi belum faham, tak tahu apa sebenarnya kisah yang sebenar-benarnya. Apa cerita ni? Sekarang kau cerita pasal neraka, orang keluar mengangkat, pergi tanya syurga dah penuh. Astaghfirullahaladzim. Faham tak? Faham fikir. Orang tu keluar mengangkat daripada neraka. Ni ada cerita, ada Niloufar aku tengok dia. Kemudian bila dia keluar mengangkat, kemudian ni yang ajar tu aku tak tahu PU ke, PU pergi mampus. Aku tak terang PU ke, ustaz mana ke. Aku cakap terang kau datang sini jumpa aku tunjuk kau benda special dia. Saya cakap special. Style aku uji lain macam sikit. Kalau kau berani aku kan tunjuk bagus tak. Sebenarnya aku ni pun bodoh kan. Tak payah, banyak benda boleh tengok. Jadi aku nak beritahu lah minta maaf lah kalau tercakap ni kan. Okay, jadi kita cerita So ni beritahu. Okay, pasal neraka tu keluar mengangkat, kemudian tanya Allah, ya Allah tuanku, neraka ni sudah penuh. Kemudian yang menterjemah ni tak tahu betul Arab ke tak Arab ke. Satu kitab kau beli berapa ratus, mesti kau akan cari, oh ini Niloufar baca ni, kita pergi cari. Satu harga RM89, 100 lebih semua. Apa yang dapat? Baik pergi kelas agama, belajar Al-Quran ke. Al-Quran ni pun banyak lagi ilmu dia tau. Kau tak tahu lagi. Yang tahu-tahu lah kan. Kau baca terjemah ni. Tapi contoh lah, kadang-kadang orang tanya, kenapa aku nak kena baca macam kita pasal agama kamu, agamaku, agamaku kan. Lakum dinukum waliyadin. Kita akan mati din yanun. Tapi nun bawah ada, kenapa ujung ada, bawah ada baris, kenapa kita tak sebut nama di ni. Aku kena cari yang pakar lah. Jadi pakar akan beritahu, dia kata terjemah.
Dan benda tu dia ada bab, dia ada bahagian-bahagian ni. Ada orang akan cuba terjemahkan, ambil mana yang betul. Mereka tahu kedudukannya bagaimana. Banyak rahsia-rahsia. Sebab tu bila satu hari orang akan buka kan, cerita Yahjud Mahjud, tembok, ada tembok Yahjud Mahjud, tembok begini-gini. Kemudian ada menceritakan daripada Zulkarnain, segala semua kau baca. Akhirnya kau jumpa lagi satu bab tulisan daripada, contoh daripada Al-Quran, ada diterjemahkan syurga dan neraka ada tembok. Time tu kau akan datang bela, confirm. Tengok burung tu ngintai aku. Ngintai lah kan. Jadi sebenarnya begini, kita nak baca kitab, kita kena faham dulu ilmu Al-Quran tu sebetul-betulnya. Ini tunjuk dia, aku tak terjemah ni macam mana, apa terjemahan dia sebenarnya. Contoh aku baca lagu minum kuali sulya kafirun kulya yul kafirun, hai orang kafir. Kafir tu kadang-kadang kita kena faham. Kita nak tuju orang kafir ni, nak bercakap senang-senang, kafir ni ada kategori dia. Okey. Macam itulah kan. So ada terjemah dia, kita faham. Kenapa di situ dia bagi tahu kan, aku tidak akan sembah apa yang kau sembah. Faham? Aku tidak akan sembah apa yang kau sembah, dan aku tidak akan sembah apa yang kau sembah, dan kau tidak akan sembah apa yang aku sembah. Faham maksud dia? Jadi kena faham dalam. Bila kau cerita tu, sebenarnya doa, contoh lepas kita semayang, dia time-time macam ni mula lagi sampah semua lalu. Biasanya kita semayang, kita baca doa, dunia dan akhirat. Yang kadang-kadang kitab yang kita baca ni, tapi kita sedar mereka sedang fokuskan kehidupan ni jadi kau punya khayalan. Neraka atau syurga ni ada di dalam dunia yang kita hidup ni. Memang betul diibarat macam ada, sebab masing-masing ada rezeki masing-masing. Tetapi setiap orang yang ada rezeki masing-masing ni, biasanya orang yang ada rezeki masing-masing ni, dia ada ujian mereka sendiri. Contoh orang ni kaya ujian ni kaya, miskin, kadang miskin menjadi kaya. Ketentuan ini semua ni dia meliputi kitab. Kalau kita baca, kita memang senang, kita nak tahu. Contoh cerita Dajjal semua kan, kau pun pening semua. Last sekali kalau kita jumpa, kita tengok Kodia ni cakap sesat, Syiah pun ada kata sesat. Ada macam-macam jenis, macam-macam sekarang ni agama. Kalau kau perhati betul, macam-macam ada. Kadang-kadang kau tak tahu orang ni sebenarnya dia ikut benda ni dah terlalu lama. So cakap terang, semua bila kau tengok kitab-kitab yang kau baca, nama Nabi Muhammad, percayalah cakap semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu. Dan sekali keluar pula ambigu. Sebenarnya kita ada syarat-syarat dia. Bila kita ada kedudukan tinggi, kita guna media sosial, tunjuk orang-orang yang mungkin dekat luar ni, bila dengar apa perasaan diorang. Sebab tu fikir berapa banyak orang yang terinaya dekat luar ni, berapa banyak. Sebab apa? Perbuatan kata, sebut, ilmu nak ditayang-tayangkan. Allah sayang. Tak apa, bapuk semayang. Awak main jubur semayang. Tak apa, Allah sayang. Jadi jaga solat. Solat ni memang kita nak belajar. Tapi kau dah umumkan benda ni, jadi dia pergi publish. Lepas tu pergi tunjuk pegang paip. Semua buatan mulia ni manusia tahu. Dan masing-masing dekat luar ni pun nak mencari kebaikan, nak mencari perkara yang baik. Bila sudut tu dia ambil, dia ubah dengan cara yang dia bawa, habis. Dapat dekat Abilio, aku juga terang. Pada mula aku hormat, tapi lama-lama macam contoh budak-budak rider semua, ada orang ni memang ni, tapi bila dia dikait benda jadi property, dia nak dekat ni. Kenapa nak rakam saya baik, saya ni? Kemudian nak cuma mata-mata nak tunjuk apa yang kau buat ni.
nak mesej nak bagi tahu Allah semua sayang. Orang tu berzina Allah sayang semua. Memang betul Allah sayang. Allah bagi jalan. Sebab tu Allah bagi mata, Allah bagi telinga, Allah bagi semua ni untuk melihat. Allah sayang tu sebab dia sempurnakan diri kita ni untuk melihat dan menilai. Dia bagi kita akal ni sebab apa? Allah sayang. Tapi manusia ni dia fokus Allah sayang dalam keadaan, kalau Allah sayang, dah lama rasul-rasul dan nabi-nabi lain, tengok, dia tak nak tengok, dia nak orang publish benda tu je. Dia nak orang tengok apa yang dia baca dalam kitab tu. Sekarang ni pun kalau kita cakap pun kita tengok. Kalau nak bandingkan kita dengan dia orang pula, mungkin ada orang akan sokong dia, dan akan ada orang gelak ketawa kat kita. Faham? Orang akan gelak ketawa kat kita. Dia mulalah lama-lama kat sana, orang tengah bercakap. Itulah, faham kan? Jadi bila benda ni dah terlalu macam, contoh aku dah lupa tegur benda ni. Bila benda ni macam dah jadi dah jadi lain, contoh dah dibawa, diolah cara lain, padahal benda tu sebenarnya ada kebaikan dalam hidup kita, hidup dalam satu kelompok yang lebih baik. Akhirnya benda ni dah jadi satu kempen untuk dinaik-naikkan. Awak banyak duit, contoh kan, video kamu banyak duit, Niloufar tu semua ada bisnes. Jadi ada grup, bukan ada menyokong sampai ratus-ratus view. Anda tahu ke, anda kenal ke 100? Kalau anda keluar pun jumpa pun mungkin 100 orang dia pergi tengok pembukaan segala-gala, macam-macam penduduk. Tapi yang 100k yang like ni kita tak tahu macam mana mereka dapat, macam mana mereka tahu. Faham? Boleh tak tengok muka seorang-seorang? Bukan aku nak gaduh, bukan aku nak ni. Akhirnya benda ni bila orang dengar, ada orang dia akan jadi imagine, jadi imagine sampai keluar. So contoh PU apa aku dengar, minta maaf cakap PU mana baru ni ada satu ustaz yang kau cerita pasal Rosyamno, macam Rosyamno jam G-Shock. Orang tu cakap dalam surau tu masjid, siapa tengok patut dia cakap macam tu. Dia menghina orang. Kau PU ke, kau tak PU ke? Tu aku cakap, mulut aku kalau jahat, aku jahat. Aku cakap dia tak puas hati, cakap snitcher, cakap snitcher. Agama, kitab ni. Untuk apa jual? Okey, kitab ni semua apa? Bila buka tengok Al-Quran, jalan cerita semua tak sama. Lah kali dia curi ni ayat Quran, satu ayat, itu dua ayat curi, masuk dalam kitab dia. Curi satu ayat, dua ayat, masuk dalam kitab dia, terjemahan untuk dia. Aku macam mana pun hidup, aku takkan tunduk dengan apa yang dia buat. Biar sampai mati sekalipun. Aku kalau sampai mati pun, kalau aku baca Quran, aku tahu ayat-ayat Quran tu, kalau aku baca, aku tahu story dia bagaimana, dan aku ambil pengejaran daripada story tu. Itu je, aku tak akan beralih pada tempat lain. Kalau aku nak beralih, aku kena pandu balik. Aku juga bukan mencuri, masuk buat kitab baru. Tembok Yajuj Majuj dengan neraka syurga dah jalan cerita dah sama. Dah sekali kau akan jumpa 3 yang sama, 4 yang sama, 3 yang sama. Sebab apa? Dalam kitab-kitab ni. Mula cakap ni ilmu ni, dia ada ilmu ni, dia ada ilmu tu, dia ada ilmu ni. Bukti mana bukti? Betul-betul dalam kitab kau tu, betul-betul ilmu kau tu betul. Ada sahih bukti bahawasanya kau layak menulis kitab, betul-betul ada satu benda yang telah bagi kau petunjuk untuk menulis satu kitab. Mana? Serius. Patut tak boleh. Ulama kena hormat ulama. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Kalau aku manusia begini yang cakap terang. Kalau dah cerita sama neraka syurga macam ni, kalau kita cakap tak boleh cakap macam tu, dia orang boleh cakap. Kalau aku kan, orang-orang macam ni kan, tak kena cerita, dia ni lagi layak, dia orang ni semua lagi layak campak dulu masuk dalam neraka. Tak dalam syurga, dia tak tahu sistem. Kalau letak dalam neraka, lagi biar dia tahu sistem kan, biar dia rasa. Assalamualaikum.